الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Dan bagi orang-orang yang kufur engkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung. Sedang ia, yakni neraka Jahannam itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang-orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya, semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama saja keadaannya kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedangkan ia maha halus urusan takbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula.
Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Tabaraka atau surah Al-Mulk. Surah yang ke-67 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-15. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang bagaimana kesudahan orang-orang kafir di hari akhirat kelak. Bagaimana ditempelak mereka di atas keingkaran mereka dahulu untuk menerima kebenaran dan beriman dengan Rasul yang diutuskan. Dan mereka sendiri menyaksikan akan sikap rugi mereka kerana menolak kebenaran dahulu di dunia. Ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana keadaan neraka sewaktu dicampakkan orang-orang kafir di dalamnya. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebut janji Allah Ta'ala kepada orang beriman dengan diberikan keampunan dan pahala yang besar berupa syurga. Kemudian Allah memberi amaran kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam yang melakukan apa pun konspirasi dan perancangan. Oh, Allah Ta'ala mengetahui setiap konspirasi dan perancangan yang mereka hendak lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut satu nikmat kepada semua hamba-hambanya sebagai dorongan untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang menjadikan di atas muka bumi ini segala kemudahan bagi mencari rezeki. Untuk kemudahan, untuk kemuliaan, untuk kebaikan manusia. Dan Allah Ta'ala yang melapangkan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengingatkan kepada setiap hambanya bahawa semua mereka akan dikembalikan kepada Allah pada hari akhirat. Selepas Allah Ta'ala menerangkan dalam penafsiran kita ayat pertama hingga kelima, Allah menjelaskan apa yang Allah sediakan kepada syaitan-syaitan pada hari akhirat kelak. Yang merupakan makhluk yang pertama yang sesat dan jelas sesat dan menyesatkan. Maka Allah Ta'ala menyebut golongan yang kedua yang sesat. Golongan ini di kalangan manusia yang bernama orang-orang kafir. Allah menyebut walilladzina kafaru. Dan perkataan lilladzi berarti kami sediakan. Kami tetapkan kepada setiap orang-orang yang kafir. Maksud kafir ialah al-jahidina bi rabbihim al-mukadzibina rusulahu. Iaitu orang-orang yang engkar dengan perintah Allah, yang mendustakan Rasul yang diutuskan. Maka ini orang kafir. Orang kafir bila mana mereka menolak kebenaran yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan oleh Allah, dan mendustakan Rasul yang diutuskan oleh Allah, maka mereka dinamakan kafir. Kafir pertama kerana mengingkari ayat-ayat Allah. Kafir yang kedua sifatnya ialah Rasul yang didustakan. Maka siapa yang berkumpul dua sifat ini, maka dia kafir yang sebenar. Iaitu menolak ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, dan menolak Rasul yang diutuskan. Kalau sekiranya sebahagian daripada umat yang terdahulu di kalangan ahli kitab, yang mereka juga berkata kami beriman dengan ayat-ayat Allah, tapi mereka mendustakan Rasul yang diutuskan. Kerana itulah mereka perlu menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Azabu jahannam, itu azab neraka jahannam. Maka Allah Ta'ala menyebut 4 sifat neraka jahannam supaya dikenali apa itu neraka jahannam. Salah satu daripada nama-nama neraka yang disediakan bagi orang kafir, bagi setiap penderhaka, bagi setiap orang yang melanggar perintah Allah. Maka Allah menyebut sifat yang pertama, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Di mana neraka ini mempunyai suaranya. Bila suara neraka ini berbunyi, sebaik sahaja dicampakkan orang kafir dalam neraka. Dicampak maka dia mengeluarkan suatu suara yang mengerikan. Perkataan syahid, asal maknanya syahid ialah bunyi kaldai. Bunyi yang paling teruk sekali. Bunyi yang paling menyakitkan sekali. Kalau tuan-tuan dengar bunyi kaldai. Maka kaldai ini kalau bahasa Arab dipanggil syahid. Bukan kaldai itu syahid, suara dia yang dikeluarkan. Allah sebut dalam ayat surah Luqman, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk sekali ialah suara kaldai. Dalam menjadikan neraka ini membunyikan suatu suara yang kuat. Suara yang menjengkelkan. Suara yang menakutkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut suara ini ialah suara dalam keadaan maksimum kemarahan. Bila dicampakkan orang kafir, neraka ini
mengeluarkan suara kemarahan yang menjengkelkan, yang menakutkan. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam sifat neraka ini, wahiyat tafur, dalam keadaan neraka itu menggelegak. Tafur ini menggelegak. Berarti mendidih apinya. Kita biasa tengok didih air. Kalau tuan-tuan kita jerang air, nampak air itu didih. Itu pun dah nampak mengerikan air didih. Ini api mendidih. Bayangkan bagaimana api itu didih berombak-ombak. Dengan sifat didihannya. Melantung tinggi ke udara. Maka ini sifat neraka, dikeluarkan suara dalam keadaan mendidih. Melambangkan kemarahan. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampirlah api neraka itu bercerai-berai antara satu sama lain, saling memutuskan antara satu sama lain dek kerana marahnya kepada orang kafir. Pertama Allah sebut sifat neraka tadi, dia keluarkan suara yang kuat. Yang kedua, dia menggelegak apinya. Dan yang ketiga, dek kemarahannya hampir dia berpisah antara satu sama lain. Masing-masing ingin membakar ruang atau membakar anggota-anggota orang-orang kafir tadi. Seperti setiap, kalau kita tengok api itu dia macam kelompok macam tu. Api dia nampak satu jumlah macam tu. Tapi dahsyatnya api neraka, seperti setiap api tadi dia ingin berasingan untuk membakarnya. Seperti ingin berasingan satu persatu. Ingin membakarnya. Makanya disebut takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir mereka berpecah-pecah api ini. Dek kerana marah. Kemudian yang keempat Allah sebut bagaimana keadaan orang kafir dalam neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali satu kelompok orang kafir dicampurkan dalam neraka. Neraka ni dia bukan campur seorang-seorang. Dia panggil fauj. Fauj ni sekumpulan-sekumpulan. Nabi pernah menyebut dalam hadis. Setiap orang akan dihimpunkan bersama siapa yang disukai. Anta ma'a man ahbab. Yang suka orang kafir, yang suka zalim, yang suka buat jahat, mereka dalam kelompok orang buat jahat. Dan mereka dihimpunkan bersama-sama untuk menambahkan azab mereka. Supaya mereka menyesal, kenapalah saya suka orang ni dulu. Kita buat salah tu satu dah penyesalan. Kita silap pilih kawang pula satu lagi penyesalan. Kenapalah saya kawang dia? Kalaulah saya tak kawang mungkin slow, mungkin ringan sikit azab saya. Mungkin taklah seburuk ini. Supaya kita tahu bahawa sebagaimana kita sebut, berkawang itu adalah ibadat dan ilmu. Ibadat dan agama. Kerana setiap orang kan dihimpunkan bersama orang yang disayangi. Kalau kita sayang para nabi dan para rasul, kita sayang para syuhada, sayang orang-orang soleh, kita bersama mereka. Lelaki ataupun perempuan. Bukan kita sebut sayang maksud nak kahwin, bukan. Kalau sekiranya perempuan ini disayangi orang-orang yang soleh, sayang kerana suka kebaikan, dia bersamanya. Kalau lelaki ni pula dia suka perempuan yang solehah, bukan sayang dengan maksud nak berkahwin, bukan, itu isu lain. Kan ini perempuan solehah seperti kita menyanyi isteri-isteri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin. Seperti kita menyanyi wanita-wanita soleh yang pernah kita dengar nama mereka, seperti Mu'adzah Adawiyah, Rabi'atu Adawiyah, dan lain-lain nama yang hebat, yang mulia, yang menunjukkan komitmen mereka dalam agama. Kita mencintai mereka, kerana kita bersama mereka. Jadi mana-mana orang yang kita sayang, atas nama agama, atas nama kecintaan, kebaikan dan ketaatan, kita bersama mereka. Tetapi mana-mana orang kita cintai atas maksiat mereka, maka dihimpunkan bersama orang yang dicintai. Siapa pun yang mencintai orang sekian-sekian, maka dia bersama dengan golongan ini. Maka Allah menyebut, kullama ulqiya fiha faujun, ketika mana dicampakkan sekumpulan ahli neraka ini, sa'alahum khazanatuha, maka bertanyalah penjaga neraka dengan pertanyaan bukan nak tahu jawapan. Pertanyaan bagi mengherdik. Mengherdik dan menghina mereka. Dengan berkata, alam ya'tikum nadhir. Kenapa dulu dekat dunia tak ada orang beri peringatan ke? Tak ada orang cakap ke kat dunia? Nak beritahu bahawa semua manusia ini mendapat peringatan yang tersendiri. Semua. Wa imma melalui Rasul secara langsung atau wakil-wakil Rasul di kalangan para alim ulama, orang-orang soleh. Kerana kalau kita sebut Rasul yang sampai, ada orang dia tak jumpa Rasul. Dia tak jumpa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi dia jumpa orang yang wakil pada Nabi SAW.
Yang mereka ini akan berkata Rasulullah bersabda. Rasulullah yang suruh. Macam saya cakap pada tuan-tuan sekarang. Rasulullah yang suruh. Rasulullah yang beritahu. Berarti Rasul yang menyampaikan. Saya sebagai orang yang menerangkan apa yang Rasulullah sampaikan. Diriwayatkan sebelum Rasulullah wafat, Nabi hantar sekumpulan pendakwah kepada beberapa kabilah. Antaranya kabilah yang didiami oleh Ahnaf bin Qais radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu Ahnaf bin Qais berusia 17 tahun. Orang muda. Kaumnya menolak. Wakil atau sahabat-sahabat yang datang dakwah. Menolak. Lalu kata Ahnaf bin Qais, kenapa kita menolak? Walau yang diajaknya baik. Benda baik. Maka Ahnaf menerima Islam. Tapi Ahnaf dia tak jumpa Rasulullah. Di zaman Nabi SAW. Lalu sahabat-sahabat balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pergi pada kaum ni keras kepala, tak nak terima, tak nak dengar. Mereka ada seorang pemuda. Pemuda ini dia menasihati semua kaum dia. Artinya pemuda ni kaum dia dengar cakap. Untuk menghargai kebaikan yang dibawa. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan pada Ahnaf bin Qais. Antara sebab dia beriman pada Allah. Ini Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in yang hebat. Yang dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Ahnaf, kalau dia marah bersamanya 100,000 orang pengikutnya. Maksudnya dia ada seorang pengikut setia dia. Kalau dia marah, 100,000 marah. Bersama dengan dia. Ini menyokong apa yang dia marah. Seorang yang amat mulia akhlaknya. Kepribadiannya. Tapi ini cerita bagaimana wakil Rasul itu dianggap Rasul yang menyampaikan. Artinya semua kita ni, Allah dah tegakkan hujah atas kepala kita. Semua manusia, sampai kepada mereka berita-berita tentang dakwah ini. Akan sampai. Ikut cara kumpulan mana pun tak kisah. Tapi Allah janji akan sampai. Bahkan Rasulullah menyebut, tidak ada rumah. Sama ada dibuat daripada batu atau dibuat daripada khaimah. Melainkan illa adkhalahu Allahul Islam. Melainkan Allah akan masukkan Islam dalam rumah mereka. Tak ada satu pun rumah, kata Nabi SAW. Wa imma rumah batu, wa imma rumah khaimah. Khaimah ni maknanya bergerak-gerak, berpindah-pindah. Melainkan Allah akan masukkan dalamnya Islam. Akhirnya kita tengok dalam keluarga tadi, sebahagiannya Islam. Bahkan dalam, kita baca sejarah Jepun, dalam keluarga diraja Jepun yang masuk Islam. Yang masuk Islam, dalam keluarga diraja Jepun. Dalam keluarga tentera mereka. Ketika mana sebelum Perang Dunia yang kedua. Islam tu masuk. Dalam kerajaan Cina, beberapa dinasti-dinasti Muslim masuk dalam kerajaan mereka untuk menunjukkan bagaimana cahaya hujah Islam akan tertegak atas semua manusia. Semua. Mana-mana negara, antara hikmah yang telah pernah kita bicarakan. Hikmah kenapa kita lihat negara Islam berperang, berpecah, lalu mereka berhijrah. Untuk disampaikan cahaya Islam. Ya, yang memecahkan negara Islam ni orang kafir. Mereka datang ke setiap negara Islam, mereka pecahkan. Ini Itali datang ke Libya, lalu mereka pecahkan. Ini Perancis datang di Algeria, lalu pecahkan. Lalu mereka mengambil sebahagian penduduknya untuk dididik secara mereka. Namun, rancangan mereka itu menjadi sebaliknya. Waktu itu para ulama membicarakan hukum mengambil warga negara. Sebagian ulama memfatwakan mengambil warga negara luar adalah murtad. Waktu itu, kita cerita fatwa zaman tu. Bila Itali masuk di Libya, Perancis masuk di Algeria, Aljazair, dan beberapa negara-negara Islam. Di Oman dimasuki oleh Portugis, negara Oman, Portugis, dan beberapa kolonial barat yang masuk dalam negara-negara Islam wa imma di negara Arab, negara Afrika atau di negara Asia. Apa mereka lakukan? Mereka mengambil anak-anak negara itu untuk dididik dengan acuan mereka. Macam Inggeris lah masuk negara kita, mereka pun didik sebahagian orang kita dengan acuan mereka. Mereka buat MCKK, Malaysia College Kuala Kangsar. Asal didik untuk anak raja, anak menteri. Untuk acuan mereka, kan ni pelapis pemerintah. Di negara lain pun sama. Mereka buat. Tiba-tiba golongan ini tidak kembali pada negara mereka, mereka menetap. Mereka bawa saudara. Akhirnya mereka menjadi sebab kepada Islam tersebar di negara Eropah. Tersebar di negara-negara yang asalnya penjajah. Kan ini janji Allah, cahaya Islam akan masuk semua. Dia akan masuk. Ikut mana cara, kita tak faham atau dengan kata lain kita tak mampu mengetahuinya dengan sebenar. Tapi perancangan orang kafir
lebih nak jadikan didik anak-anak orang Islam, bawa acuan mereka, takbir negara ikut acuan mereka walaupun mereka dah keluar. Tapi sebaliknya berlaku. Walaupun pada peringkat awal seperti menjadi, tu mereka bawa kepala, macam betul-betul kepala orang kafir yang menjajah kita. Tapi lama kelamaan, golongan ini menjadi sebab kepada dakwah itu berkembang. Mulai keluarga mereka, mulai perkahwinan mereka. Akhirnya Islam tersebar di negara-negara ini. Akhirnya di Itali ramai orang Islam. Di Perancis ramai orang Islam. Bahkan teramai di Eropah. Sehingga membimbangkan kerajaan Perancis. Kerana menjadi negara agama yang kedua terbesar di Perancis lepas Kristian. Kerana itu mereka mengenakan sekatan yang kuat di Perancis. Di Jerman juga begitu. Sehingga orang Islam di Jerman ingin membina masjid terbesar di Eropah yang memuatkan 30,000 jemaah. Menggusarkan mereka. Yang gereja pun tak boleh muat banyak tu. Mereka mensasarkan begitu. Akhirnya ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Illa adakhalahullahu Islam. Allah akan masukkan Islam di semua tempat. Siap berlaku konflik negara Islam. Apa jadi? Menjadikan negara kafir ingin tahu tentang Islam. Ambil contoh konflik Gaza. Akhirnya mereka mendorong sebahagian bukan Islam membaca Quran. Melihat kekuatan yang diperoleh oleh orang Islam. Penyebab mereka beriman. Ramai orang masuk Islam, bukan ditulis ataupun diberitakan ribuan orang di Eropah memeluk Islam kerana konflik Gaza. Memeluk Islam. Dan Quran dijual dan dibaca. Allah akan tegakkan hujah kepada manusia. Sebab itu mereka akan tanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah peringatan dah sampai belaka? Lalu apa kata orang kafir? Qalu bala. Mereka berkata, ya benar, qad ja'ana, telah datang kepada kami. Nadhirun, peringatan. Allah sebut perkataan nadhir, bukan bashir. Di antara tugas Nabi SAW dan seluruh Nabi ialah bashirun wa nadhir. Bashir beri khabar syurga. Nadhir beri amaran tentang azab dan neraka. Tentang azab dan neraka. Maka kenapa disebut perkataan nadhir di sini? Kerana manusia bila disebut tentang balasan baik dan sebagainya, tak apalah, tak dapat pun tak apa. Tapi bila disebut satu amaran, ini menjadikan manusia punya sebab untuk mengikutinya. Contoh gini. Tuan-tuan cakap dengan anak-anak. Alung dapat nombor 1, dapat basikal. Alung kata, tak payah basikal, buat pun tak nak lah. Biarlah nombor 10 pun. Tapi kalau tak dapat nombor 1, atas belakang air rotan. Budak ni kalaupun dia tak nak basikal, dia takut rotan belakang tu. Akhirnya nombor 1 juga dia. Manusia begitu cenderung. Ada orang kalau kita taruhkan sekian, tak naklah saya. Tapi di bawah ugutan, sebab tu dia takut. Baik awak kalau datang awal, saya bagi bonus setengah bulan. Kita tak payahlah bonus. Apa setengah bulan? Suami saya pun gaji tinggi dah. Suami saya je bagi. Tapi kalau awak lewat, kita akan buang kerja. Akhirnya dia mungkin tak harapkan bonus tapi takut kena buang kerja. Dia datang awal juga. Sebab manusia dia, ada orang saya katakan tak peduli tentang apa pun tawaran dan hadiah. Tapi mereka takut bila datangkan hukuman. Takut. Kerana itu di sini disebut nadhir. Bukankah telah datang kepada kamu nadhir? Nabi yang beri peringatan. Kalau kamu engkar dalam neraka. Kalau beriman masuk syurga, tak naklah syurga. Tak. Kalau kamu engkar neraka. Dia seperti tak ada pilihan. Melainkan kamu mesti beriman. Macam saya sebut contoh tadi. Mungkin dia kata, oh saya tak naklah hadiah-hadiah ni. Saya pun dah banyak hadiah kat rumah. Tapi bila kita sebut amaran, itu yang menjadikan manusia takut. Semua manusia takut pada amaran. Semua. Kita mungkin tak berapa galak sangat dengan imbuhan. Walau sebahagiannya mungkin terasa. Ada sebahagian mereka tak nak, tak apalah. Tapi bila disebut je amaran, semua orang takut. Dan itu kata Allah Ta'ala, malaikat ni bertanya, apakah tidak datang kepada kamu nadhir, pemberi peringatan neraka? Mereka kata, ya telah datang. Fakadzabna, kami telah mendustakan. Wa kunna, bahkan kami kata, manazzalallahu min syai'. Bohong ni, Tuhan tak turun apa-apa pun untuk kamu. Kami dustakan Rasul. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka berkata kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan wakil Nabi-Nabi dan Rasul, kamu sesat, kami ni tak sesat. Arti kemuncak mereka menolak kebenaran. Sampai mereka kata apa yang mereka buat itu betul. Walaupun fitrah melihat atau fitrah yang mereka lihat dengan zina, dengan merompak, dengan menindas. Apakah itu betul? Bila Ja'far bin Abi Talib
bercakap di hadapan Raja Najasyi. Kami dahulu berbalah. Siap yang kuat menindas yang lemah. Kami memutuskan silaturahim. Kami memakan bangkai. Kami buat sekian sehingga datang kepada kami Rasul. Yang mengajar kepada kami tentang silaturahim. Menghormati sesama manusia. Mengajar kepada kami dengan akhlak sekian. Maka Najasyi melihat bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah melalui utusannya Ja'far bin Abi Talib ialah kebenaran sama sebagaimana Isa bawa kebenaran. Tapi kaum ni kata, wahai raja, mereka ni orang sesat. Kami semua sembah berhala, alih-alih mereka tak nak sembah berhala. Sesat. Kerana nilai sesat bagi orang kafir kerana keluar daripada kebiasaan. Nilai sesat dalam Islam kerana kamu keluar daripada fitrah yang Allah ciptakan. Orang sesat, orang kafir, dia akan hukum kita sesat sebab keluar daripada kebiasaan dia. Kita kan biasa macam gini, kenapa tak buat? Sesat kamu ni. Nilai kesesatan sebenarnya dalam Islam kerana kamu menyalahi fitrah. Minum arak itu menyalahi fitrah kerana rosakkan akal. Berzina menyalahi fitrah, merosakkan keturunan. Riba itu diharamkan kerana dia menyalahi fitrah, kerana dia mewujudkan perbalahan sama manusia. Judi juga begitu, melahirkan orang yang pemalas. Islam mengharamkan judi kerana lahir orang pemalas. Lalu berangan-angan akan menang sekian dan sekian. Bukan dimanipulasi oleh golongan tertentu. Contoh tengok judi bila Singapura nak buka pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Di Pulau Sentosa. Marina Bay. Saya pun tengok sidang diskusi mereka. Mereka buat diskusi. Panggil semua wakil agama. Sikh, Muslim, Buddha, Hindu, Padri. Panggil semua pakar-pakar sosial. Jadi saya ikuti perkembangan itu. Daripada bidaan judi siapa menang. Akhirnya menangnya Genting. Vegas bidar di 3 syarikat besar. Bidar untuk menjadi pembangun judi di Singapura. Akhirnya menang Genting. Berhad. Menang untuk bina syarikat perjudian di Singapura. Tapi apa mereka bincang? Pertama, secara konklusi. Semua agama tak pernah benarkan judi. Ia menyalahi fitrah. Kemudian pakar sosial ni menyebut bagaimana ramai anak-anak muda bankrupt. Di negara-negara yang berlaku judi, mereka bankrupt. Mengabaikan nafkah pada keluarga. Mereka yang menggunakan kad, even mereka guna kad kredit untuk berjudi. Sampai peringkat macam tu. Teruk. Ketagihan judi. Lalu mereka membawa testimoni orang-orang yang pernah berjudi. Apa kesan dia? Tak ada satu pun kebaikan. Yang kayanya cuma tokai judi. Bukan yang berjudi. Sehingga ada seorang hamba Allah. Dia kalah judi 1 juta di Genting. Sampai peringkat digadaikan isteri dia. Isteri dia pun tak tahu kena gadai dari isteri. 1 juta. Lihat sampai peringkat dia membabitkan orang lain. Yang sampai membunuh mak sendiri untuk mengambil rantai emas untuk sebagai taruhan judi. Yang tutup syarikat kerana berjudi. Ratus juta rugi kerana judi. Tuan-tuan, itu semua menyalahi fitrah. Tapi mereka yang menghalalkan judi, waktu mana kita kata, kenapa awak nak berjudi? Awak ni sesat. Kenapa kata judi tak boleh sesat? Semua judi ni bagus kan untuk sekian-sekian. Tuan-tuan yang dapat kerja, mungkin ada 10,000 orang dapat kerja syarikat perjudian. Kalau kita letak nilai paling banyak pekerja judi. Resort judi, world resort. Mereka buat world resort kat Genting. Sekian. Semua ni dengan mesin slot, mesin kuda, mesin macam-macam. Yang rosak 10 juta orang. Bagi kerja 10,000 orang, rosak 10 juta orang. Bayangkan kerosakan dia. Menyalahi fitrah. Tapi orang kafir, mereka kata sesat. Waktu mereka kata Nabi-Nabi dan Rasul sesat. Sebab apa? Sesat kat mana? Kerana kamu tak buat macam kami buat. Berbeza dalam nilai Islam bila Islam kata kamu sesat. Kerana kamu pertama, kalau kamu tak nak tengok nas Quran dan hadis sebagai nilai kesesatan, kamu lihat fitrah kamu. Tuan-tuan berpakaian seksi secara fitrah. Apakah kamu suka ibu kamu pakai seksi lalu orang tengok? Dia pun tak suka. Itu menyalahi fitrah. Apakah kamu suka? Kita takkan suka anak-anak kita seksi dipandang oleh orang lain. Sama juga kita tak suka orang lain. Maka menutup aurat itu fitrah. Dan semua hukum hakam yang kita sebut di dalam syariat. Jadi sesat itu kamu keluar daripada fitrah agama Allah. Itu sesat. Tapi mereka, patutnya mereka mengakui mereka sesat, mereka tuduh Nabi-Nabi sesat.
Jadi tuan-tuan, bukan benda yang barulah kalau ada netizen awam ni disesatkan ulama ni tak betul, dia sesat. Bila seorang mufti beri fatwa, yang tengok co-play tu tak boleh solat jamak qasar. Kalau solat tak sah, kan dipanggil safar maksiat. Ada kata pandai-pandai tentukan pahala syurga. Sekian kata tak sah pula. Lihat orang ni netizen jawab. Sama macam zaman Abu Jahal cakap. Yang mengatakan Nabi-Nabi sesat. Ini hari ni dia kata ulama-ulama sesat. Bila ulama beri fatwa ni tak boleh ni haram. Macam dia pegang pintu syurga. Macam dia pegang nak kunci syurga. Tak ada seorang pun kata dia pegang nak kunci syurga. Tapi kita menjelaskan kerana kita orang yang lebih faham ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Allah yang beritahu. Hadis-hadis Nabi yang kita sampaikan. Ni orang awam dia nak bercakap atas kapasiti apa? Logik. Logik dia kan Tuhan boleh masuk syurga siapa pun dia nak. Dia lupa bagaimana sunnatullah. Tetapi bila hal dunia pandai pula dia ikut disiplin. Boleh tak kita nak main bola ikut suka kita je? Tak boleh. Ada disiplin kena 11. Habis nak masuk 12 tak boleh. Bawa anak dia seorang kecil, yang anak dia buat temang tak boleh. Tak boleh dah. Yang tahu disiplin atau undang-undang bola. Sebelah berapa orang? Bukan futsal ni bola. Kita tetapkan sebelah orang. Pengadir berapa orang? Seorang. Dulu buat pengadir 2 orang. Okey, seorang. Linesman yang jaga garisan berapa orang? 2 orang. Kita tetap undang-undang. Tiba-tiba ada orang menyalahinya. Kita pasti marah. Tahu ni bodoh apa tak kerti undang-undang. Tak, kita nak masuk 13 orang sebelah. 13 orang. Sebab ni kawan rapat saya, kita orang tak pernah pisah. Masuk sekali. Mana dibaginya itu undang-undang dia? Kalau bola ada undang-undang, ini agama ada undang-undang. Kalau kamu tak kerti bab agama, jangan cakap. Bila kita kata tak sah, dia ada prinsip kenapa tak sah. Bukan suka-suka kita kata, tak sah. Tuan-tuan, ingat kita berani ke cakap tak sah sembarangan. Sedangkan ia adalah satu penyaksian di hadapan Allah. Ingat ulama-ulama suka hati dia nak kata dosa ke dan sebagainya. Kan dia akan jawab di hadapan Allah. Bukan semudah itu, tapi orang awam dia ingat mudah benda tu. Suka-suka dia ustaz ni kata dosa-dosa. Macam dia jaga syurga. Macam dia jaga neraka. Ni saya kata orang tak faham disiplin. Ilmu, sedangkan setiap benda ada disiplin. Saya tak reti undang-undang, saya tak akan bercakap undang-undang. Peguam tu dia dah belajar lama bab undang-undang. Peguam pun marah, ustaz bukan peguam, ustaz jangan cakap banyak. Ini kita bar concern ni, kita tahu bab undang-undang. Ni orang bawa kapal terbang pilot. Dia tak mungkin bagi saya celah untuk bercakap tentang bagaimana cara menerbangkan pesawat. Hanya saya belajar daripada YouTube dan belajar daripada mana-mana sumber. Tak, ustaz tak ada kelulusan, tak legal kita punya CJ untuk terbangkan pesawat. Kata orang yang dah pilot pun belum tentu boleh terbangkan pesawat. Dia ada ujian-ujian dia. Dia kena uji lagi. Yang dah belajar undang-undang, tak boleh tu diisyar sebagai peguam. Melainkan dia kena duduk dulu satu peperiksaan. Untuk luluskan dia jadi peguam. Walaupun dah belajar undang-undang, belum layak nama peguam. Yang dah belajar ilmu perubatan, belum layak dapat doktor sehingga diduduki peperiksaan khas untuk dia diakui sebagai seorang doktor. Kita pun tahu semua benda ada disiplin. Jadi bercakaplah ikut bidang masing-masing. Cakap bidang masing-masing. Jadi orang awam, dia nak sanggah pada ulama, ingat balik. Kata-kata ahli neraka dulu kepada Nabi-Nabi, mereka sesat. Jangan kita hari ni yang ulama nak tolong kita, nak pandu kita, nak beritahu kita. Sah tak sah ibadat kita. Bukan mereka menyebut secara mulut mereka. Bukan secara dalil dan kepahaman yang betul. Maka kita orang awam tak tahu bab ni, patuh sudahlah. Sebab kita katakan setiap orang ada bidang dia. Jangan kita masuk bidang yang kita tak tahu. Bukan fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun, tanya orang pandai kalau kamu tak tahu. Kemudian kata Allah dalam menyebut penyesalan ahli neraka, wa qalu, dan akhirnya mereka berkata, lau kunna nasma'u, kalau dulu kat dunia kami dengar, au naqilu, atau kami fikir, ma kunna fi ashabis sa'id, pasti kami tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Fa'tarafu bi dzambihim, lalu mereka mengakui dosa mereka. Fasuhqan, maka celakalah mereka. Li ashabis sa'id, penghuni neraka as-sa'id. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, lan yuhlakan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Wa fi hadithin akhar, la yadkhulu ahadun
an-nara illa wa huwa ya'lam anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidak akan masuk neraka melainkan dia tahu neraka itu lebih layak kepadanya daripada syurga. Tidak akan dimusnahkan manusia sehingga mereka sendiri mengetahui alasan mereka tak laku. Tuan-tuan, tak ada orang pun dizalimi oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya masuk neraka patut masuk syurga? Tak ada. Setiap yang masuk neraka mengetahui memang neraka layak untuk mereka. Mengetahui. Sebab kesalahan itu akhirnya mereka akui. Bukan kesalahan yang diada-adakan. Macam kita hari ni. Ramai orang yang mungkin masuk penjara rasa, saya tak patut di penjara. Saya tak salah. Ramai mana? Walaupun hakim kata, kamu bersalah. Dijatuhkan hukuman sekian-sekian. Ramai mana pesalah-pesalah yang dijatuhkan salah. Wa imma oleh bahagian penguatkuasaan atau mahkamah atau apa saja pun. Kita mesti ada ruang kata kita tak salah. Yang salahnya awak. Yang awak tak beritahu jalan salah, kenapa? Kita akan marah dia. Kami tengok dulu biasa jalan ni dua hala, tiba-tiba sahala. Kita akan marah dengan Tok Hakim sekali. Tok Hakim, salah Tok Hakim. Saksi itu tipulah. Semua hukuman di dunia manusia rasa bahawa mereka tak bersalah. Sebab mereka rasa ada ruang-ruang mereka tak dapat pembelaan betul. Sebab tu kat dunia ni tuan-tuan nak cari orang aku salah ni payah. Sebab dia rasa ada ruang dia tak bersalah. Kita pecuk, langgar lampu isyarat. Kalau dia kata, cik langgar lampu isyarat. Tak cik, saya tak langgar. Tadi kuning. Kita kata, kuning tak bukan merah, kuning. Tak, merah kata boleh. Tak, kuning. Gaduh kita. Waktu kita disamang, kita rasa tak layak. Saya kena samang. Waktu kita kena samang pula sebab tak ada lesen. Kita kata, pong, saya tak salah. Kenapa? Kenapa orang lain tak lesen, tak kena samang, saya seorang dia kena samang? Nak kata kita tak layak juga kena. Itu dunia. Di dunia semua pun yang dijatuhkan kesalahan mereka, melainkan mereka rasa mereka ada ruang untuk mengatakan mereka tak bersalah. Tapi akhirat kelak tak ada. Yang bersalah tu memang bersalah. Mereka sendiri, fa'tarafu bizambi, mereka mengaku dosa mereka. Kita bayangkan kalau masuk kat kandang mahkamah, terus pasal Tuan Hakim, tak payahlah bicara lama-lama, buat habis membazir masa Tuan Hakim. Saya mengaku memang saya salah. Peguam-peguam pun tak payahlah, senang kerja awak. Saya mengaku salah, tak akan kita jumpa begitu. Sebab siap kita rasa ada ruang kita patut dibela. Bukan kita rasa hukuman ni macam tak logik dan tak layak. Sebab kalau saya curi RM4 kena 7 tahun. Yang ni curi 4 juta kena setahun je. Itu pun akhirnya digugurkan tak cukup barang bukti. Macam tu. Saya curi RM4 7 tahun. Macam cukup sungguh barang bukti. Yang curi juta-juta ni tak cukup barang buktinya. Artinya kita akan rasa tak adilnya. Kalau tuan-tuan tengok undang-undang tak adil, ini kena penjara 4,000 tahun. 4,350 tahun. Saya baca penghakiman seorang hakim di Sepanyol. Dia penjarakan orang ni lebih pada 1,000 tahun. Saya pun terfikir hakim ni ada otak tak ada otak. Tapi sebab setiap hukuman ni dia kena ni. Dia kita combine semua jadi semua 1,000 tahun. Logiknya begitu. Tapi akalnya bukan begitu. Memang logik campur dia macam tu, tapi setiap akalnya. Bukan begitu. Contoh kalau kita belajar bahasa Arab. Matahari apa? Syamsul. Syamsul. Baik, kalau dua matahari, Syamsani. Kata betul, tapi matahari cuma ada satu setiap bila ada dua. Jamak, Syumus. Matahari. Awak ikut kaedah bahasa Arab tu betul. Tapi kaedah akal memang bodoh awak ni. Mana ada matahari banyak? Setiap bila tuan-tuan hidup ada matahari dua. Tuan-tuan belajar kat mana? Saing kat mana? Tapi kalau belajar bahasa Arab, boleh dijamakkan Syumus. Kita sebut bulan, Qamarun. 2 bulan, Qamaran. Bulan-bulan, Akmar misalnya. Atau Kumur. Tapi masalahnya bulan cuma ada satu. Yang untuk jamak tu kenapa? Kaedahnya. Ya kaedah tapi bodoh. Ya benar kaedah. Tapi bila kita bercakap tentang akal, tak ada akal. Memang kaedah setiap kesalahan 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Combine semua 1,000 tahun. Sebab awak ada 400 kesalahan. Tapi secara akal ni, bodohlah awak nak penjara orang 1,000 tahun. 1,000 tahun nak penjara apa orang? Awak tak belajar, tak tanya ke doktor-doktor berapa jangka hayat seorang manusia hidup. Dia adalah kencing manis, darah tinggi. Tak lama tu, 2 hari mati tu. Katanya hakim, awak ni saya bagi 5 hari je. Lepas 3 hari dah mati. Ini dia punya penghakiman dia 1,000 tahun. Nampak macam cerdik. Tapi di tahap bodoh dia saya tak boleh nak cerita.
Tapi kata Ustaz, ini undang-undang. Itu beza orang guna akal. Dia orang cuma melihat kaedah umum. Macam saya sebut tentang kaedah jamak bahasa Arab. Betul lah. Saya mengaji bahasa Arab, jamak macam tu lah. Musanna macam ni, jamak macam ni. Tapi realitinya tak begitu. Tak begitu. Macam kita sebutlah perkataan, kita ada istilah yang kita tak akan letak tertaknis bagi menunjukkan dia perempuan. Kalau kita sebut hamilun, hamil. Hamilun ni ada dua makna. Sama ada tukang pembawa hamil, atau perempuan yang mengandung hamil. Hamilun. Tapi kalau perempuan hamilun, kita tak sebut hamilatun. Sebab yang hamil cuma perempuan. Hamil. Hamil je sebut. Haidun. Kita tak kata haidatun, haidun. Kan yang berhaid cuma perempuan. Maka tak ada tertaknis yang menunjukkan perempuan atau laki-laki bila tak ada. Itu kaedah yang maklum. Ini secara umum dia sebut logik akal. Sebab itu undang-undang Islam ni, dia bukan sekadar ada roh dia ada kecerdikan, dia ada akal. Tak pernah kita mengaji undang-undang Islam ni penjara orang 1000 tahun. Tak pernah. Bukan penjara itu berdasarkan kepada ini ulul amri, pemerintah akan lihat berapa tahun dia layak di penjara. Kalau kata 5 hari, 5 hari, 10 hari, 10 hari. Islam tak tetapkan berapa. Kan dia berkaitan kadar umur manusia. Tapi hukuman bersifat sebat, pukul, itu terus boleh buat. Begitu Islam meletakkan setiap hukum yang bukan sekadar secara rohnya, tuan-tuan sekalian, bukan secara akalnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, bagaimana kita sebut tadi, orang kafir mengiktiraf, mengakui dosa mereka. Tak ada seorang kata, ya Allah, saya dizalimi sehingga saya masuk neraka. Saya dizalimi sehingga saya diseksa. Disebut dalam satu hadis. Tentang ada seorang lelaki dihisap oleh Allah Ta'ala. Hisap. Kemudian ditanya, apakah ada kebaikan kamu yang tidak ditulis? Jawabnya tidak. Apakah kejahatan kamu ada yang ditokok tambah? Jawabnya tidak. Waktu dihisap. Apakah malaikatku yang Roki Atik tulis tadi, ada benda dia lupa tulis kebaikan? Kata tak. Atau ada kejahatan dia tambah-tambah. Kamu tak buat jahat dia tambah. Tak ada. Memang saya salah ya Allah. Patut masuk neraka. Ini dipanggil hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni hadis sekeping kertas, sekeping kad bitaqah. Lalu Allah SWT kata, pergi cari kebaikan-kebaikan kamu kalau ada. Cari. Maka dia pun carilah kebaikan dia. Kebaikan emak dia, ayah dia, semua tak ada. Semua tak nak bagi kebaikan. Untuk dia kekal dalam neraka. Untuk dia masuk dalam neraka. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kepadanya satu kertas yang tertulis. Kata Allah, ambil kertas ini dan pergi timbang. Dia panggil bitaqah. Satu kertas. Atau kertas juga ada satu kad. Ambil. Lalu kata, ya Allah, Engkau Tuhan Rabbul Alamin, apakah Engkau nak mempermainkan aku? Bagi kertas ni je untuk nilai lepas dari neraka. Kata Allah, pergi. Pergi. Kalimah pada kertas itu tercatat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka ditimbang, maka berat. Menunjukkan dia ada akidah. Walau dia jahat, dia ada akidah. Akhirnya dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Ini cerita bagaimana orang ni Tuhan tanya, apakah malaikatku menzalimimu? Kebaikan kamu tak ditulis atau kejahatan kamu ditokok tambah? Kata tak. Ini yang kita maksudkan fa'tarafu bidzambihim. Semua orang-orang yang diazab oleh Allah. Tak seorang pun berkata kami tak patut kena azab, kami tak zalim, kami tersilap hukum ni. Tak ada. Mereka mengaku memang kami salah. Memang kami silap. Memang neraka ni layak untuk kami. Memang hukuman ni layak untuk kami. Memang azab ni layak untuk kami. Nak tunjuk Maha Adil Allah. Kerana tidak ada keadilan lebih daripada yang bersalah mengaku memang dia bersalah. Tanda benar-benar hakim tu adil. Bila orang bersalah, betul dia mengaku salah, betul-betul. Bukan tak hakim dah perendah dah hukuman ni. Saya mengaku saya salah. Saya mengaku saya buat. Begitulah adilnya undang-undang Allah hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.